Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Wadi Wilen selaku pensyarah bagi kursus Gaya Hidup Sihat. Saya King Syael, pelajar BM1 akan membuat pembentangan bagi tugasan kelima. Berikut merupakan draft penulisan akademik bagi isu stres. Draft ini merangkumi 6 perkara iaitu definisi stres, jenis-jenis stres, statistik mengenai isu stres, punca, kesan dan langkah-langkah untuk mengatasi stres. Berikut merupakan pandangan beberapa sarjana terhadap definisi stres. Daripada definisi yang diberikan, dapat dirumuskan bahawa stres merujuk kepada reaksi seseorang sama ada dalam bentuk kognitif, emosi ataupun sikap sebagai tindak balas terhadap sesuatu situasi atau permintaan yang dihadapi oleh seseorang. Terdapat dua jenis stres iaitu eustress dan distress. Eustress merupakan sejenis stres yang positif. Eustress dapat meningkatkan motivasi dan produktiviti seseorang walaupun dia menerima tindak balas yang berlebihan. Contohnya, seseorang yang mengalami eustress akan lebih bersemangat untuk melakukan kerja dan dia akan menjadikan bebanan kerja yang banyak tersebut sebagai satu cabaran ataupun motivasi yang dapat mendorongnya untuk mencapai kejayaan. Manakala distress pula dikenali sebagai stres yang negatif. Distress akan menurunkan motivasi diri seseorang apabila dia menerima tindak balas yang berlebihan. Distress yang tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan gejala kerisauan ataupun kemurungan. Baiklah, berikut merupakan beberapa statistik yang berkaitan dengan isu stres. Daripada statistik-statistik tersebut, dapat dilihat bahawa isu kesihatan mental iaitu stres semakin meningkat di Malaysia terutamanya dalam golongan remaja yang berumur 10 tahun ke atas. Hal ini mungkin berpunca daripada kesedaran yang rendah dalam diri seseorang remaja sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan isu stres dengan sempurna. Bertitik tolak daripada statistik tadi, maka kita perlu mengetahui ataupun mendalami apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya isu stres. Antara contoh punca stres adalah perubahan sosial, tekanan akademik, persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif, pengurusan masa yang tidak sistematik, tekanan kewangan dan pengaruh media sosial. Punca yang pertama ialah perubahan psikososial. Habib Ramachandran dan Napal menyatakan bahawa pelajar yang melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi akan mempunyai tekanan kerana mereka perlu melalui proses penyesuaian persekitaran pendidikan dan persekitaran sosial yang baharu. Contohnya, pelajar baharu yang memasuki institut pengajian tinggi seperti IPG akan mendapati bahawa realiti di sekolah menengah adalah sangat berbeza dengan realiti di IPG. Perbezaan tersebut akan menimbulkan kejutan budaya dalam kalangan siswa-siswi kerana mereka perlu mengadaptasi persekitaran IPG, proses pembelajaran, persekitaran sosial dan cara hidup semasa di tempat yang baharu. Contohnya, kehidupan di institut pengajian menuntut para pelajar supaya perlu bijak dalam menyeimbangkan pelbagai peranan dan tugas yang perlu dilaksanakan, seperti pelajar IPG, pengerusi program, penyelaras kursus, ketua kelas, pengerusi persatuan dan sebagainya. Oleh itu, sekiranya individu tersebut tidak dapat menyeimbangkan peranannya, maka dia akan berasa tertekan dan perasaan tersebut akan memberi implikasi kepada kesejahteraan diri dan kemerosotan prestasi akademik. Selain itu, stres juga berpunca daripada tekanan akademik. Saya akan menerangkan salah satu contoh iaitu persaingan sengit yang wujud dalam kalangan pelajar. Sebagai pelajar institut pengajian tinggi, memang kita tidak dapat menafikan bahawa kita mempunyai kehendak ataupun azam yang tinggi untuk mencapai keputusan yang cemerlang seperti CGPA 4.0 di IPG. Namun, kita akan stres apabila keputusan yang diterima tidak mencapai target yang diimpikan. Tambahan pula, perasaan iri hati akan wujud apabila rakan-rakan di sekeliling kita asyik membandingkan keputusan mereka. Unsur persaingan tersebut secara langsung akan membawa stres kepada seseorang pelajar. Beralih kepada punca yang seterusnya iaitu persekitaran pembelajaran. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang membuktikan bahawa faktor persekitaran merupakan penyumbang utama stres pelajar. Berikut merupakan beberapa persekitaran pembelajaran yang boleh menyebabkan pelajar stres, seperti bilik tutorial yang tidak mempunyai kemudahan TMK yang lengkap, keadaan asrama yang tiada Wi-Fi, dan pusat sumber yang kekurangan sumber rujukan yang relevan dengan pengkhususan. Selain itu, terdapat satu kajian yang mendapati bahawa tahap stres pelajar IPG kampus Keningau bagi punca kafeteria adalah pada tahap yang tinggi. Hal ini demikian kerana kafeteria mempunyai menu makanan yang kurang bervariasi, harga makanan yang tidak selaras dan makanan tidak bersih. Selain kafeteria,
Peraturan yang merangkumi aspek tingkah laku, cara pemakaian, kehadiran kuliah, kehadiran program dan peraturan keluar masuk IPG juga adalah terlalu ketat. Peraturan ini akan menyebabkan pelajar IPG stres kerana mereka menginginkan kebebasan dan cara hidup seperti di universiti awam yang lain. Persekitaran pembelajaran juga termaksudlah institusi keluarga. Terdapat kajian yang mendapati bahawa pelajar stres apabila kurang kasih sayang daripada ibu bapa gaduh ataupun bercerai, tidak menyediakan ruang persekitaran untuk tujuan pembelajaran. Punca keempat ialah pengurusan masa. Takwim IPG yang terlalu padat akan menyebabkan pelajar terpaksa menyelesaikan pelbagai tugasan dalam tempoh masa yang singkat dan tempoh untuk membuat ulang kaji sebelum kuis dan exam juga adalah pendek. Beban kerja yang terlalu banyak pada masa yang sama juga akan menyebabkan pelajar mengalami masalah tidur yang tidak mencukupi dan tiada masa untuk menghubungi keluarga dan rakan. Bagi punca kewangan pula, pelajar akan mengalami stres apabila mereka berhadapan dengan masalah ketidakcukupan kewangan bagi menguruskan kehidupan seharian. Kajian Nur Ain pada tahun 2019 mendapati bahawa kebanyakan pelajar yang bermasalah kewangan ini berasal daripada keluarga berpendapatan rendah, kerana mereka perlu memberi sedikit wang beasiswa ataupun pinjaman untuk membantu keluarga dan pada masa yang sama mereka turut mengasingkan 10% daripada wang beasiswa ataupun pinjaman untuk tujuan simpanan. Tekanan kewangan ini mungkin berlaku apabila pembayaran allowance daripada kerajaan lambat masuk ke akaun pelajar. Kelewatan tersebut telah menyebabkan segelintir pelajar terpaksa mengikat perut pada hujung bulan kerana mereka tidak mempunyai wang yang cukup untuk makan. Selain itu, tekanan ini akan wujud apabila pelajar perlu menanggung kos perbelanjaan yang tidak berkaitan dengan tujuan akademik. Contohnya duit jamuan kelas, duit membeli uniform kelas, duit lawatan dan sebagainya. Bukan itu sahaja, pelajar juga akan tertekan apabila mereka perlu menggunakan wang tersebut untuk menanggung kos keluarga. Terdapat kajian yang menyatakan bahawa pelajar terpaksa membuat banyak kerja sambilan bagi menampung kos sara hidup keluarga dan kos pengajian. Di IPG, tekanan kewangan ini juga berpunca daripada praktikum. Hal ini demikian kerana pelajar praktikum bukan sahaja perlu menampung kos untuk pemakanan, malah juga perlu menampung kos sewaan rumah, minyak kereta dan kos untuk membeli bahan bantu mengajar. Punca stres yang keenam adalah pengaruh media sosial. Seperti sedia maklum, media sosial boleh didefinisikan sebagai satu platform atau aplikasi yang membolehkan pengguna berkongsi dan berinteraksi dalam rangkaian sosial. Namun, sekiranya pelajar terlalu ketagih kepada penggunaan media sosial ataupun menghabiskan masa mereka dalam melayari media sosial seperti Insta, Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya, maka ia akan membawa impak kepada kesihatan mental. Hal ini demikian kerana mereka lebih mudah terdedah dengan isu-isu sensitif pergauman, terpedaya dengan berita atau cabutan bertuah yang palsu dan menerima ejekan ataupun sindiran daripada media sosial. Buktinya, kereta akhbar ini telah menunjukkan bahawa pelajar mudah tertekan kerana diejek atau diketawakan oleh orang lain di media sosial. Selain itu, media sosial juga sering menjadi platform untuk membuat perbandingan dengan orang lain dan tiada zon privasi bagi setiap pengguna di media sosial. Hal ini demikian kerana semua maklumat boleh didapati di hujung jari sahaja dan sesuatu maklumat yang tidak baik akan disebar luas dengan cepat di media sosial. Di samping itu, pelajar lebih mudah terpengaruh dengan kata-kata, video ataupun quote dalam media sosial. Buktinya, kereta akhbar ini telah menunjukkan pelajar terpengaruh dengan undian dalam media sosial sehingga nyawanya terkorban. Kereta akhbar ini telah mengisahkan tentang seorang remaja berumur 16 tahun telah terjun bangunan bagi merealisasikan 69% undian netizen yang mengundinya untuk mati di Instagram. Kereta akhbar ini telah jelas menunjukkan impak negatif media sosial sehingga mengancam nyawa seseorang remaja. Selain itu, gejala buli cyber dalam media sosial juga akan menyebabkan pelajar mengalami tekanan. Contohnya, gejala body shaming iaitu menghina tubuh fizikal seseorang melalui mana-mana platform dalam media sosial. Kajian telah membuktikan bahawa body shaming biasanya berlaku dalam kalangan pelajar perempuan ataupun wanita. Gejala ini tidak sepatutnya berlaku kerana ia akan membawa kesan yang sangat mendalam kepada mangsa buli. Baiklah, beralih kepada kesan stres. Stres yang tidak dapat dikendalikan dengan baik akan memudaratkan kesihatan seseorang individu, menjejaskan prestasi akademik dan akan membawa kepada gejala kemurungan dan bunuh diri. Jika melihat peta buih ini, antara kesan stres terhadap kesihatan adalah panik, tekanan darah tinggi, letih, insomnia iaitu penyakit gangguan tidur, sakit jantung dan sebagainya. Selain itu,
Stres yang melampau akan menyebabkan masalah obesiti. Hal ini demikian kerana stres boleh menyebabkan kehilangan atau kekurangan nutrien seperti vitamin C, B kompleks, magnesium dan kalsium. Oleh itu, seseorang yang mengalami stres akan cenderung untuk makan di saat yang tidak lapar, makan makanan yang tidak berkhasiat, ambil makanan yang tinggi lemak, garam dan gula. Menurut Collin dan Benz 2019, makanan selalunya menjadi mekanisme bela diri terutama bagi mereka yang berada dalam kesedihan, bimbang, stres, kesunyian dan kecewa. Oleh itu, jelaslah bahawa stres akan membawa kepada masalah obesiti. Tambahan pula, stres akan memberi implikasi kepada prestasi akademik seseorang pelajar. Womber pada tahun 2010 mendapati stres akan menjejaskan prestasi akademik para siswa. Hal ini demikian kerana pelajar yang stres akan mempunyai fikiran yang bercelaru, mudah hilang fokus dalam pembelajaran dan ada yang ponteng sekolah kerana tidak ingin berhadapan dengan realiti kehidupan. Di samping itu, stres akan membawa kepada gejala kemurungan dan bunuh diri dalam kalangan pelajar. Berdasarkan kajian dari Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, didapati bahawa majoriti daripada golongan belia pernah terlibat sebagai mangsa buli cyber dan 1.21% daripadanya menghadapi tekanan perasaan sehingga cuba membunuh diri. Individu yang stres juga mempunyai keyakinan diri yang rendah, terlalu panik atau takut dan menjadi antisosial. Mereka juga akan mengalami kemurungan dan mempunyai keinginan untuk membunuh diri apabila mempunyai tekanan akademik yang tinggi. Sehubungan dengan itu, pelbagai langkah yang efektif perlu diambil supaya isu stres dapat ditangani dengan efisien. Saya akan menerangkan dua langkah yang boleh diambil untuk mengatasi isu stres. Langkah yang pertama adalah menguruskan masa dengan bijak. Pengurusan masa ini penting supaya semua kerja dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Misalnya, pelajar perlu menyediakan jadual harian atau to-do list setiap hari supaya mereka dapat menyelesaikan tugas mengikut keutamaan. Langkah yang seterusnya ialah mengamalkan gaya hidup sihat. Tamsiahnya, pelajar yang stres boleh melakukan aktiviti senaman, melakukan aktiviti riadah dan rekreasi seperti mendaki gunung, bermain catur dan berkhemah, dan sebagainya. Pelajar yang stres juga disarankan untuk mengamalkan pemakanan yang seimbang. Misalnya, KKM telah menyarankan individu yang stres supaya makan vitamin E yang dapat menghalang penyakit yang disebabkan oleh stres seperti sakit jantung, ikan yang mengandungi omega 3, susu, biji rim penuh yang dapat mengurangkan keletihan, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.